A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa saddaqahu wa man wala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Alhamdulillah, tsumma alhamdulillah. Pertama-tama dan selamanya syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Hari ini buka mata, celak-celak hidup lagi. Alhamdulillah. Kemudian Allah Taala masih meletakkan kita dalam nikmat iman dan juga Islam. Alhamdulillah. Dan kita berdoa agar Allah Taala kekalkan nikmat iman, nikmat Islam sampailah kita mati yang pastinya suatu hari nanti. Baik, alhamdulillah. Insya-Allah hari ini hari yang kelima kita berada di dalam bulan Ramadan. Dan insya-Allah kita akan berkongsi satu hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang bulan Ramadan. Hari pertama kita sentuh berkenaan dengan ayat kefarduan puasa. Surah Al-Baqarah 183. Hari yang kedua, rukun puasa niat. Hari yang ketiga, rukun puasa menahan diri daripada perkara-perkara yang batalkan puasa. Kemarin kita sentuh berkenaan satu ibadah yang berada, satu-satunya ibadah yang hanya ada di dalam bulan Ramadan saja, iaitu solat sunat tarawih. Dan hari ini kita kongsi satu hadis yang diceritakan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza jaa Ramadan futihat abwaabul jannah wa ghuliqat abwaabun nar wa suffidatis syayatin." Hadis yang boleh kata agak popular yang diriwayatkan oleh Syaikhan ataupun muttafaq alaih, iaitu Imam Bukhari dan juga Muslim dalam sahih mereka. Apa maksud dia? Apabila masuk bulan Ramadan, dibuka seluas-luasnya pintu syurga dan ditutup serapat-rapatnya pintu neraka dan juga dibelenggu, diikat syaitan-syaitan. Baik, berkenaan dengan futihat abwaabul jannah, ulama menukilkan mengatakan dibuka pintu syurga itu bermaksud segala amalan, segala doa terus menjurus ke arah syurga. Maksud kata di sini, amalan yang kita lakukan terus akan diterima oleh Allah. Doa-doa kita pun tu yang orang kata apa? Antara bulan yang ataupun hari yang mustajab untuk kita berdoa, iaitu di dalam bulan Ramadan. Di dalam bulan Ramadan. Antara waktu-waktu yang mustajab lagi iaitu waktu ketika mana kita berdoa waktu nak buka puasa, lagi 3 minit 4 minit nak buka puasa, kita angkat tangan, tadah tangan, doalah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, sebab waktu tu adalah waktu yang mustajab kita berdoa. Jangan azan baru kita nak doa. Doa wai. Azan 7.28, 7.25 kita dah mula doa. Jangan 7.28 azan baru kita doa time tu. Nak duk kalut, duk tunggu bila nak makan. Doa pula 2 muka surat. Kan tak jadi. Doa awal sikit macam tu. Baik. Dan di pintu ditutup serapat-rapatnya pintu neraka itu bermaksud dosa-dosa kita akan dihapuskan. Sebab tu di dalam bulan Ramadan kita ada fasa yang kita panggil fasanya itqum minan nar. Nanti kita bahas berkenaan dengan hadis tu insya-Allah pada esok hari dan juga 2 hari. Kita ambil hadis tu berkenaan hadis tu 2 hari. Yang awal syahrul Ramadan rahmah wa awsatuhu maghfirah wa akhiruhu itqum minan nar. Insya-Allah hadis tu kita bahas esok. Baik. Dikatakan ditutup pintu neraka, maksud kata pengampunan Allah Taala di dalam bulan ni. Maksud kata Allah Taala, sifat marah Allah Taala kurang dalam bulan ni. Maksud kata Allah Taala dengan sifat rahmat Allah Taala bagi kepada kita segala nikmat, pahala berkelipat kali ganda disediakan dalam bulan Ramadan, iaitu malam, kita panggil dia malam Lailatul Qadar ataupun malam Al-Qadar. Orang Melayu kita malam Lailatul Qadar lah kan. Yang tu. Baik. Dan juga yang disebut oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wasuffidatis syayatin, iaitu dibelenggu syaitan-syaitan. Apa maksud dia tu? Yang tu nak bahas tu. Baik. Adakah syaitan betul-betul diikat? Okey, ulama berbeza pandangan. Yang dikatakan oleh Qadhi Al-Iyad, dia kata apa? Maksud kata Qadhi Al-Iyad ni, dia bahas semua.
pintu syurga dibuka tu memang dia kata memang buka betul. Duk tunggu saja. Pintu neraka tutup tu memang tutup betul-betul. Kan, memang masuk kata umat Islam di dalam bulan Ramadan memang tidak akan merasai dahsyatnya azab neraka yang tu. Syaitan pula diikat tu menunjukkan kemuliaan di dalam bulan Ramadan. Kan, yang tu. Dan dikatakan wasufidati syayatin tu juga ialah syaitan-syaitan ni dia diikat. Ataupun bukan diikat. Ada juga pandangan mengatakan, dia kata apa? Gangguan mereka terhadap orang beriman itu dikurangkan. Itu kata dia. Yang kata ikatan dan syaitan kena ikat, kena belenggu apa semua tu adalah sekadar orang kata apa, majas kinayah. Majas kinayah. Orang kata dalam bahasa Melayu kita panggil, nak kata apa, bahasa kiasan ataupun perumpamaan ataupun kinayah apa canon. Nak panggil bahasa apa tak tahu. Apa dia Ustaz ni canon? Sabit, nak tunjuk seolah-olah lagu tu lah kan, nak abang perumpamaan, dia lebih pada perumpamaan. Nak abang perbuatan jahat yang syaitan tak jaya nak menghasut manusia untuk melakukan perbuatan jahat dan juga tipu daya kepada manusia. Yang tu memang ada kebenaran dia. Sebab itulah kata Dr. Muhammad Uqlah dalam kitab Al-Ahkam As-Siyam kan, hikmah-hikmah berpuasa. Dia kata apa? Yang dikatakan ikatan syaitan itu, maksud dia syaitan ni kurang untuk nak goda dan menyakiti kita. Habis tu Ustaz, pasal apa juga orang duk buat benda-benda apa nama maksiat kan? Pasal apa duk buat benda maksiat? Yang tu dikatakan banyak pandangan. Yang pertama iaitu hawa nafsu. Tak ada iklan. Yang juga dikatakan itu ialah hawa nafsu yang duk biasa duk buat benda tu. Dan dikatakan itu juga banyak pandangan. Okey, salah satu pandangan yang kita ambil di dalam kitab Fathul Bari karangan Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani tentang maksud syaitan diikat tu. Dia bagi 3 di situ. 3. Apa maksud ikatan ataupun syaitan diikat ataupun dibelenggu? Yang pertama, memang syaitan betul-betul diikat. Memang syaitan betul-betul diikat. Yang kedua, pandangan dia, hanya syaitan yang pangkat besar-besar Brigadier General. Macam tu. Orang kata apa? Hak pangkat besar-besar saja yang diikat. Yang kecil-kecil ni, yang jenis perebet-perebet ni dilepaskan. Hak perebet-perebet ni duk kacau lagi. Hak perebet-perebet duk kacau. Sebab tu dalam bulan Ramadan, kita duk heran. Pasal apa juga ada orang juga dirasuk kan? Ada juga orang yang masuk hantu lah. Dimasuk pelesit lah. Itu yang pandangan Ibnu Hajar Al-Asqalani, dia kata apa? Yang kena ikat tu adalah yang jin ataupun syaitan-syaitan yang hak besar-besar, hak power-power. Hak kecil-kecil ni duk bagi jalan juga, duk main juga. Sebab tu kita tak heran dalam bulan Ramadan ada juga kes orang masuk hantu, dirasuk dan sebagainya. Kan? Lepas tu ada juga macam gangguan-gangguan dan sebagainya. Masih lagi orang melakukan dosa-dosa dan sebagainya. Dosa ni bukan sekadar hasutan syaitan. Kadang-kadang sifat kita ataupun kita yang sentiasa duk biasa duk buat maksiat, duk berhasil lagi duk beramal dengan kelazatan maksiat tu. Walaknya auzubillah, baik yang tu. Dan yang ketiga iaitu apa kata Ibnu Hajar Asqalani tentang malaikat diikat tu. Yang ketiga iaitu power malaikat tu. Syaitan diikat. Power syaitan tu, power untuk syaitan goda tu, power dia pun dah kurang. 3. Yang pertama tadi, dia pun betul-betul kena ikat, kata Ibn Hajar Asqalani. Yang kedua, yang kena ikat hanyalah yang ganas-ganas je, yang power-power je, yang berpangkat besar je, yang tu. Dan yang ketiga, iaitu, dia pun tak diikat. Cumanya power untuk dia pun goda tu dikurangkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab apa diikat? Sebab Ramadan itu adalah bulan yang diberkati oleh Allah. Sebab tu kita panggil Ramadan Al-Mubarak, diberkati oleh Allah. Jadi Allah Ta'ala nak memuliakan bulan Ramadan. Allah Ta'ala nak memuliakan umat Islam untuk beribadah
tanpa ada rasa gangguan daripada syaitan-syaitan, maka syaitan-syaitan itu dibelenggu. Yang tu jelas dah. Itu berkenaan dengan idza jaa Ramadan futihat abwabul jannah wa ghuliqat abwabul abwabun nar wa suffidatis syayatin. Dibuka pintu syurga seluas-luasnya, ditutup pintu neraka serapat-rapatnya, dan juga dibelenggu para syaitan. Yang tu maksud kata, buatlah amal ibadah supaya kita mendapat nikmat syurga. Yang syurga sentiasa mendoakan orang, sentiasa kita mendoakan kita agar masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala, dan elaklah melakukan perkara-perkara yang buruk. Ingat, bulan Ramadan amalan kita lipat kali gandakan. Sebab tu sebelum penutup saya ingin tegur diri saya terutamanya, dan saya mengajak kepada semua kawan-kawan, binalah jalan seperti mana yang selalu tegur. Binalah jalan kita sendiri untuk masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Kan kata para sahabat, jikalaulah ditahu betapa hebatnya nikmat bulan Ramadan ni, sudah pasti mereka mahukan setiap bulan dalam setahun tu, setiap bulan itu adalah di dalam bulan Ramadan. Sebab apa? Amalan kita dilipat kali gandakan. Orang yang melakukan perkara sunat dapat pahala wajib. Orang yang melakukan amal ibadah wajib dilipat kali gandakan. Semua amalan nak lipat kali gandakan. Daripada 10 kali ganda hinggalah 700 kali ganda. Subhanallah. Dan juga ibadah puasa itu khas Allah Ta'ala akan bagikan pahala untuk kita. Maka dengan itu, berada di dalam bulan Ramadan, buat kebaikan. Jauhilah keburukan ataupun perkara-perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan kita menggunakan alasan mengantuk. Kita jangan gunakan alasan tak larat, letih sebab berpuasa untuk kita mengabaikan amalan. Ingat, nak masuk syurga Allah, buat cara nak masuk syurga Allah. Sekian saja daripada saya, insya-Allah. Yang baik itu daripada Allah Subhanahu wa taala. Salah silap, kasar bahasa, ada kesilapan apa daripada kelemahan sendiri. Aku nak qauli hadza wa astaghfirullahalazim wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ada soalan apa kah? Tak ada, no? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwun karimun halimun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna wa 'an walidina wa 'anil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ya dafi'id fa'anal bala' wal waba'. Bismillah tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Insyaallah kalau ada umur yang panjang kita jumpa lagi sehari. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.